Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kehitam. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita, masih lagi bab 5 iaitu bulatan. Di mana untuk hari ini kita akan tengok 5.2 iaitu sifat simetri perentas. Di mana sifat simetri perentas ni dia berkaitan dengan garis lurus yang ada dalam bulatan. Okey, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini iaitu muka surat 81 di mana sifat simetri perentas, di mana kita akan tengok beberapa bahagian iaitu itu ada 5 bahagian yang kita kena fokus hari ini. Di mana bahagian yang pertama iaitu kita akan menentusahkan dan menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Itu yang pertama nah. Yang kedua, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Kita nak tengok jejari ni kalau dia jadi perentas tu macam mana. Terusnya, pembahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu dengan pusat bulatan. Ini apa jadi? Dan seterusnya, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Dan yang terakhir, perentas yang sama panjang adalah sama jarak dan dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, kita teruskan. Yang pertama di sini, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi ni. Diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Maksudnya titik tengah bulatan ni, okey, garisan yang melintasi dia ni dinamakan diameter ni, dia dinamakan paksi simetri. Dia ni tak terhad. Kalau ikut dalam teori ni, kalau matematik dia kata bulatan mempunyai paksi simetri yang tidak terhingga. Sekarang ni sebarang garis lurus yang melalui pusat bulatan adalah dinamakan paksi simetri. Jadi apa-apa garisan lah ni dia bagi 1, 2, 3, 4, dia boleh jadi infinity banyak. Sampai tak terkira banyaknya lah selagi mana dia melintasi bulatan, melintasi pusat bulatan. Okey, yang kedua kita akan tengok sini. Yang pertama kita settle lah. Yang pertama tadi berkaitan dengan diameter, yang ni kita settle. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua ni iaitu jejari yang berserenjang dengan perentas. Di sini jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Maksudnya kalau sini ada jejari, sini jejari, sini jejari. Okey, jejari. Okey, di sini perentas ni. Ini sini perentas. Perentas ni dia akan sama dua ni jarak. Jarak antara sebelah kiri dan kanan ni adalah sama panjang. Okey, itu yang kedua lah kita dah cover. Yang pertama tadi tentang diameter ialah paksi simetri bulatan. Diameter ni merupakan paksi simetri. Yang kedua jejari yang berserenjang ni. Jejari yang berserenjang antara dengan perentas. Ni perentas. Okey, ni perentas, ni perentas. Okey, dia berserenjang di tengah-tengah. Dia belah tengah dengan bersudut 90. Maka kiri dan kanan perentas ni adalah nilai dia, garisan ni adalah sama panjang lah. Kalau sini 5, di sini pun akan jadi 5. Okey, teruskan kita tengok muka surat 82 pula. Masih lagi topik yang sama. Cuma tadi kita dah fokus kepada dua bahagian lah. Kita nak tengok pula yang seterusnya iaitu di sini. Ini tadi dah selesai. Ini dah selesai. Ini dah selesai. Kita nak tengok yang ni pembahagi dua sama serenjang perentas. Okey, kita tengok. Pembahagi dua serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, di sini ya kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama di sini nah. Okey, di sini dia macam tadilah. Dia punya jejari itu dia berserenjang lah. Jadi kiri dan kanan sama panjang tadi. Okay, cuma di sini dia ada berselang di pusat bulatan. Garisan lurus ni dia berselang di pusat bulatan menunjukkan apa? Pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey nah, bertemu di pusat bulatan ni. Jadi jarak di sini, jarak di sini iaitu ni jarak ni nah. Okey, jarak sini dengan pusat bulatan ni adalah sama panjang lah. Di sini pun sama panjang juga ni, tiga ni. 1, 2, 3 ni. Dia merupakan sebagai jejari bulatan tu lah. Jadi kalau panjang di situ 5 cm, tetap 5 cm semuanya lah. Itu dari segi dia punya kalau pembahagi dua melintasi pusat yang sama lah, pusat bulatan ni. Okey, seterusnya kita nak tengok pula perentas yang sama panjang. Ni perentas pula ni. Ni perentas, ni perentas.
Okey, dia sama panjang lah. Yang sama panjang ni, di sini 5 cm, di sini pun 5 cm, maka akan menghasilkan lengkok yang sama panjang ni, lengkok ni. Lengkok yang melintasi daripada dua ni adalah sama panjang lah. Kalau di sini lilitan dia kat sini, lengkok ni adalah 3 cm, sini pun akan jadi 3 cm. Itu maksud yang dikatakan perentas yang sama panjang ni. Yang tadi pembahagi lah, pembagi dua serenjang ni, ada 2 kali di jari ni. Okey, yang ni dia perentas pula sama panjang. Okey, jadi apa jadi pada situasi ni? Lengkok ni akan jadi sama panjang lah. Okey, kita selesai yang ketiga. Kita tengok yang keempat pula. Yang keempat tu perentas lah, yang sama panjang tadi. Okey, tengok yang kelima. Okey, kita tengok yang kelima, iaitu 2 perentas sama panjang. 2 perentas sama panjang adalah sama jarak. Ni 2 perentas ni yang tadi sama panjang pula ni adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Macam tadi lah ni. Bila perentas ni sama panjang, okey, maka jarak antara sini dengan pusat bulatan adalah sama panjang lah. Jadi macam situasi yang di sini lah. Di sini dia nak kata kalau dia potong di tengah-tengah ni. Jadi mai potong ni pun tetap nilai dia adalah jari dah sama panjangan kawan ni lah. Dia itu maksud yang dimaksudkan dengan perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, jadi kita dah cover tentang topik ni lah. Jadi untuk seterusnya ni kita tengok pada latihan muka surat 85. Okey, kita nak tengok di sini lah. Kita tengok apa yang berlaku pada soalan ni lah. Soalan di jom cuba 5.2. Kita ambil salah satu soalan, iaitu dalam rajah di sebelah ialah pusat bulatan lah. Kita tengok soalannya. Okey, ni gambar rajah ni. Tadi saya dalam konteks sebelah lah, di sini adalah di bawah lah. Okey, dia kata apa? Dalam rajah di bawah ni, okey, O ialah pusat bulatan ni. O ni adalah pusat bulatan. Ada pusat dia di sini. Okey, dan seterusnya NNOP. Ni lah, NOP ni garisan ni. Okey, panjangnya. Dan KNL. Okey, ni garisan ni ialah garis lurus. Ni garis lurus. Okey, garis lurus ni. Okey, dan tentunya dia abang pula MN 8 cm. MN 8 cm. MN 8 cm lah. Okey, MN 8 cm. Saya padam dulu. Okey, jarak di sini M nak pergi ke N ni adalah berapa cm? 8 cm. Dan dia abang pula NP. N ni, daripada N ni, kita ambil warna lain pula. Daripada N, okey, daripada N nak pergi ke P ni, jarak ni, panjang ni pula adalah berapa? 18 cm. Okey, 18 cm. Okey, jadi dia nak apa? Hitung panjang KL. Dia nak panjang ni pula ni. Panjang daripada K ni nak pergi ke L ni. Berapa panjang dia? Okey, dalam situasi ni kita kena guna kaedah teorem Pythagoras lah. Okey, kita tengok macam mana teorem Pythagoras tu berlaku. Okey, di sini kita tengok lah. Dia dah bagi di sini iaitu panjang MN. Panjang MN ni adalah 8 cm dan panjang N sampai P ni adalah 18. Maka di sini kalau M sampai ke P ni dia melintasi pusat bulatan, maka dinamakan diameter. Diameternya maksudnya kalau di sini diameter bulatannya adalah diameter dia. Okey, diameter sama dengan, okey, ambil 8 tambah 18. Kita akan dapat 26. Okey, kita akan dapat 26 cm diameter lah. Diameter dia 26 cm daripada M sampai P. Jadi jari dia berapa? Jari dia sama dengan 26 bahagi 2 lah. Kita akan dapat bahagi 2, kita akan dapat 13. Okey, jadi jari dia adalah 13 cm. Ni jari. Maksud dah daripada O nak PP ni nilai dia adalah, O nak PP ni, O sampai P ni adalah 13 cm. Okey, jadi secara automatik daripada O nak pergi ke K ni adalah berapa? Tetap 13 lah sini.
Maksudnya jari yang sama 13. Jadi di sini dia dah bagi dah. M dengan N ni panjang 8. Jadi 13 tolak 8. Kita akan dapatlah daripada N nak pi ke O ni berapa lah. N nak pi ke O ni sama dengan N O sama dengan, silap ambil warna lain. N O sama dengan, okey, ambil 13 tolak 8. Kita akan dapat berapa? 13 tolak 8, kita akan dapat 5. Okey, kita akan dapat 5. Okey, jadi 5 cm ni apa? N nak pi ke O lah, 5 cm. Di sini adalah 5. Okey, 5 cm. Okey, jadi kita akan dapat segitiga sini lah, segitiga ni. Segitiga bersudut tegak. Okey, nah segitiga bersudut tegak ni. Okey, kita akan dapat sini segitiga bersudut tegak di mana kalau kita ambil dalam bentuk lukisan lah, kita ubah dalam bentuk lukisan. Di sini kita padam. Okey. Okey, saya padam di sini. Okey, kita tengok. Dalam bentuk lukisan dia akan dapat macam ni lah. Bentuk dia segitiga sama bersudut tegak lah. Okey, bersudut tegak. Maksudnya di sini dia ada sudut 90. Kita dah dapat sini 5 lah. Iaitu jarak daripada N O. Dan di ujung ni adalah K. Okey, di sini O nak pi K ni berapa? 13. Kita dah dapat. Jadi cara nak kira daripada N nak pi K ni, maksudnya N K kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi sini kita buat cara nak mudah dia. NK kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 kurungan 13 kuasa 2 169 tolak dengan 25. Jadi kita akan dapat nilainya di sini NK dia jadi adalah 169 punca kuasa 2 169 tolak 25. Kita akan dapat di situ adalah 12 cm. Okey, 12 cm ni panjang NK. Jadi NK ni kalau ikut dalam situasi kita tadi, situasi kita tadi yang kita belajar tadi ni, pembahagi ni yang kedua. Okey, dia jari ni. Okey. Sini dia jari yang serenjang dengan perentas ni. Serenjang dengan perentas ni. Dia jari ni adalah membahagi sama perentas tu sama panjang. Maksudnya di sini kalau panjang dia 12, di sini pun akan jadi 12 lah. Jadi maka panjang KL, okey, KL, K sampai L tu adalah 12 tambah 12 lah. Jadi dia akan dapat sini KL sama dengan 24 cm lah tu jawapan dia. Jadi jawapan bagi untuk soalan ni adalah hitung panjang KL tu adalah inilah 24 cm. Ini untuk soalan yang pertama di muka surat 85. Okey, kita tengok pula yang kedua ni, rajah muka surat yang sama lagi, muka surat 85. Masih lagi topik kita tengok. Tadi kita tengok yang jejari yang serenjang. Jejari yang serenjang tadi kita tengok pula soalan ni apa kaitan dia. Okey, di sini kita tengok. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah pusat sini menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O macam tadi juga. JKL JKL adalah dan KOM. KOM ni adalah garis lurus. Diberi bahawa JK sama dengan L, JKL JK ni sama dengan KL. Kita tanda siap-siap. Yang ni adalah sama panjang. Okey, dan dia kata apa? Diberi 15 cm lah. JK sama KL sama dengan 15 cm. Okey, jadi ini 15 cm, sini pun 15 cm. Okey, seterusnya. Dan jejari bulatan tu 25. Ni jejari. Jejari ni adalah 25. Hitung panjang garisan KOM. Dia nak panjang garisan ni. Panjang garisan ni berapa? KOM tu berapa? Jadi kita cara dia nak buat macam mana? Cara dia di sini kita nak kena cari macam tadi juga. Cumanya di sini kita tadi cari yang bawah ni yang macam ni. Jadi untuk kali ini kita akan cari macam ni. Okey, benda yang sama juga, bersudut tegak juga, sudut tegak. Okey. Okey, di sini kita tengok K. Sini O.
sini L. Okey, di sini kita dah dapat, di sini dia bagi dah sini 15. Okey, cuma di sini secara automatik kalau di sini OM ni adalah 25, automatik OL adalah 25 lah. Jadi kita nak kena cari di sini lah berapa OK tu. Okey, cara dia pun sama juga, kita tulis balik OK kuasa 2 sama dengan, ambil ni, di sini nilai yang sama macam tadi dah kita tolak. Jadi ambil 25 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2 guna teorem Pythagoras lah. Okey, di sini OK kuasa 2. Okey, ambil punca kuasa. Punca kuasa ambil kurungan 25 kuasa 2 dapat 100 apa? 25 kuasa 2. Okey, 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Kita akan dapat 625 lah, silap tadi. Okey. Kita akan dapat 625 tolak, okey, 15 kuasa 2. Ambil 15 kuasa 2. Kita akan dapat 225. 225 lah, sekian silap. 225. Okey, tutup kurungan. Okey, kita akan dapat, tekan kalkulator, punca kuasa 2, buka kurungan, tekan nilai dia 625 tolak dengan 225. 225 tutup kurungan sama dengan, kita akan dapat 20 cm. Ini untuk OK lah, di sini lah. OK ni adalah 20 di sini lah. Di sini kita akan dapat, okey, di sini kita akan dapat 20 cm. Okey, maka dia tanya panjang KOM. Maka KOM pula, KOM sama dengan 25 tambah 25 lah, silap 25. Saya tak tahu pula. Okey, 25 tambah 20 lah. Kita akan dapat 45 lah. KOM, panjang dia 45 cm. Ini untuk soalan yang ada dalam buku teks di muka surat 85. Jadi saya harap dengan penerangan saya ini dapat membantu kita lah. Di mana di sini dia cerita pasal garis lurus. Jadi yang sama panjang lah. Jadi dia ada pembahagi dua sama panjang ni, perintah ni. Dia bahagi dua, panjang dia adalah jarak dia sama panjang lah. Jadi di sini dia ada kaitan dengan nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Jadi setakat itu saja untuk ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Dan patuhi SOP dan juga jagalah tingkah laku kamu semasa berada di rumah, hormati orang tua lah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.